Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya, saya sudah sampai di bumi Turki, ya, dan di sini lebih kurang suhunya negatif 4 darjah Celsius. Ya. Setelah kita melalui perjalanan penerbangan lebih kurang 11 hingga 12 jam, ya. Di sini lebih kurang pukul 7.45 pagi. Mungkin di Malaysia lebih kurang pukul 12 ataupun pukul 1, ya, tengah hari, ya. Itu adalah satu fenomena alam yang lazim kita ketahui. Mungkin di tempat saya ini pagi, di Malaysia mungkin petang, ataupun di tempat saya ini mungkin malam, mungkin di Malaysia ini tengah hari. Namun apa yang kita yakini, setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada yang sia-sia. Dan apa yang kita boleh tadabbur bersama, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, ya, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, ya, kejadian siang dan malam itu, ya, Allah simpulkan la ayatil liqaumin yaqilun, menjadi tanda, menjadi bukti, ya, bagi mereka yang berfikir. Jadi, ya, kita cuba fikirkan bersama apa yang kita boleh tadabbur daripada ayat ini. Mungkin, ya, satu bumi yang sama, kita berada pada bumi yang sama, cuma lokasi saja yang berbeza. Mungkin sekarang ini tuan-tuan berada di Malaysia, saya berada di Turki, namun Allah SWT boleh jadikan waktu itu berbeza-beza, ya, masa itu berbeza-beza bagi setiap makhluknya. Ya, dan inilah yang perlu kita fikirkan menjadi bukti, ya, kalau Allah SWT boleh ciptakan bumi yang sama, ya, waktunya berbeza. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita lahir di bumi yang sama, namun umur kita pun berbeza-beza juga, ya. Dan sebab itu jugalah Allah SWT bersumpah wal asr, ya, demi masa, menunjukkan betapa pentingnya masa itu. Dan sebenarnya di sebalik sumpah Allah SWT dengan masa ini, ya, juga menggambarkan uniknya masa ini, ya. Maksudnya kita boleh melihat, ya, bagaimana Allah boleh ciptakan waktu yang berbeza-beza itu bagi setiap tempat, bagi setiap makhluknya. Jadi apa yang kita boleh kaitkan dengan, pertama, dengan diri kita, ya, umur kita ini sendiri berbeza-beza, ya. Mungkin saya lebih muda daripada tuan-tuan dan puan-puan, tetapi belum tentu, ya, umur saya lebih panjang daripada tuan-tuan dan puan-puan. Nah, begitu jugalah sebaliknya, ya, umur kita ini berbeza-beza. Jadi itulah perlu kita fikirkan bersama. Adakah kita ini sudah pun melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita telah menggunakan waktu yang Allah SWT berikan kepada kita ini dengan sebaiknya, ya, dan sebolehnya saya berada di sini, kita nak manfaatkan bersama. Bukanlah perjalanan kita ini sekadar untuk kita nak jalan-jalan saja, tidak, ya, tetapi di mana poinnya yang kita boleh gunakan sebagai sebab, asbab untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi apabila Allah cerita tentang waqtilafil laili wan nahar, kejadian siang dan malam itu, ia berbeza-beza ini, ya, ini juga sebenarnya menggambarkan, ya, bagaimana bukti kewujudan akhirat itu sebenarnya berlaku, ya. Fenomena alam, waktu yang berbeza-beza. Ada orang yang tidak percaya tentang adanya hari akhirat kerana, ya, mereka kata bagaimana berada di dalam syurga selama-lamanya, bagaimana berada di dalam neraka selama-lamanya, ya. Jadi di sini kita boleh fikirkan bagaimana Allah SWT boleh ciptakan, ya, setiap makhluknya itu ada tempoh, ada waktu, ada masa tertentu, ya. Di dunia ini pun ada pelbagai, ya. Ya. Begitu juga di akhirat kelak Allah SWT boleh cipta, boleh buat waktu yang tidak ada batasnya. Apabila Allah SWT bersumpah wal asr, demi masa, ya,
masa ini sangat berharga. Al-asr ini berasal daripada kata dasarnya adalah asara. Asara ini maksudnya perah, dan sebenarnya al-asr itu waktu asar sebenarnya. Kenapa dalam banyak-banyak masa ataupun waktu itu Allah SWT gunakan waktu asar? Ya, kerana secara lazimnya masyarakat Arab ketika dulu, ketika Al-Quran ini diturunkan, ya, waktu asar adalah waktu mereka ini tutup kedai, ya, tutup kedai, dan waktu inilah mereka gunakan masa untuk kira keuntungannya. Ya, begitu juga dengan kita pun sama juga, ya, bila habis berniaga petang, kita akan kira keuntungan, hari ini untung ataupun rugi. Kemudian Allah bersumpah, ya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Walaupun mereka ini tiap hari dah kira untung, ya, berniaga, bekerja dan sebagainya. Kalau orang yang bekerja mungkin tiap bulan dia akan kira gaji dia, ya. Tapi Allah kata innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Ya. Kenapa rugi sedangkan mereka sedang mengira untung? Inilah yang kita boleh kaitkan, berkaitan dengan masa ini adalah berkaitan juga dengan kualiti masa itu sendiri. Ada orang dia fikir dia sudah mencari keuntungan, tetapi sebenarnya mereka sedang rugi, ya. Mereka sedang rugi kerana pada pandang sudut Allah SWT, ya, keuntungan itu bukan terletak pada material semata-mata. Ya, ialah betul kita bekerja, kita dapat gaji, kita berbisnes, ya, kita dapat untungnya. Tetapi kalau tiap hari kita hanya fikirkan untung yang di dunia saja, tanpa kita hubung kait dengan keuntungan di akhirat, hakikatnya kita rugi. Ibarat kalau orang bisnes, kan, berniaga, dia hanya kira untung hari ini saja, sedangkan bila kira sale tahunan, rugi, ya, kosnya lebih tinggi daripada jualan dia itu sendiri. Maknanya orang ini lebih baik dia tak payah berniaga, betul tak? Jadi Allah SWT tunjukkan kepada kita dengan jangka masa yang lebih panjang, bukan sekadar untuk hari ini, bukan sekadar untuk bulan ini, ya, tetapi sepanjang hidup kita, bahkan sampai ke akhirat. Ada orang yang dunia dia memang untung, dia jadi orang yang kaya, dia ada pangkat besar, dia ada rumah besar, tetapi bila dikira untung sampai ke akhirat, dia adalah orang yang paling rugi, ya. Dia adalah orang yang paling rugi. Kerana apa? Kerana mati masuk neraka. Kalau sekadar kita kata nak kaya, tak payah kita nak bangga dengan kekayaan kita, kerana kita tak boleh nak sekaya Qarun, ya. Qarun lebih kaya dengan kita. Kalau kita nak pangkat yang lebih besar, kita tak payah nak berbangga dengan pangkat yang kita ada, ya, kerana Firaun jauh lebih tinggi pangkatnya, bahkan dia sanggup mengaku diri jadi Tuhan, tetapi semua nama ini digezet oleh Allah SWT di dalam Al-Quran sebagai ahli neraka. Maka mereka ini adalah orang yang rugi, ya. Jadi di sini, siapakah sebenarnya orang yang untung? Itulah yang kita boleh kaitkan, berkaitan dengan masa, dan bagaimana dia dihubung kaitkan dengan akhirat, ya, wujudnya akhirat, bukti kekuasaan Allah SWT boleh mencipta akhirat, dan resolusi untuk diri kita supaya kita ini tidak melakukan perkara yang sia-sia, tidak rugi. Maka convert, ya, setiap amal kita ini menjadi amal soleh. Alhamdulillah, ya, sekarang ini saya berada di kota Istanbul, yang mana dahulunya dikenali sebagai kota Konstantinopel. Dan kota Konstantinopel ini mengingatkan kita kepada seorang tokoh ataupun seorang sultan yang sangat hebat, ya, yang berjaya menakluk kota ini, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, yang membenarkan sabda Nabi SAW, la tuftahanna al-Qastantiniyyatu falin'amal amiru amiruha walin'amal jaish dhalikal jaish. Ya, sabda Rasulullah, akan dibebaskan kota Konstantinopel, yang mana sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Dan alhamdulillah,
ya, kota ini setelah beratus tahun ya, baru terbukti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, setelah mana diusahakan oleh ya, sejak zaman Khulafa Ar-Rasyidin ya, pada zaman Sayyidina Umar, sehinggalah disambung oleh khalifah-khalifah yang lain, namun terbukti pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan apakah yang dimaksudkan dengan Al-Fatih? Itulah kita nak tadabbur ya, kita nak ambil makna yang tersirat, nak mengambil pelajaran daripadanya, itu adalah yang lebih penting ya. Ada satu surah yang dinamakan surah Al-Fatih ya. Dia berasal daripada kata dasarnya fataha, buka ya. Apakah makna di sebalik buka itu sendiri? Ini sebenarnya adalah satu simbolik kepada membuka potensi kejayaan bagi orang yang beriman itu sendiri. Dan surah Al-Fath ini ya, asbab nuzulnya adalah berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah ya. Kalau kita belajar tentang sirah, bagaimana perjanjian Hudaibiyah ini adalah perjanjian yang dikatakan seakan-akan berat sebelah ya, bagi para sahabat ya. Dan ini membuatkan para sahabat rasa tak puas hati ya, rasa macam dianiaya. Namun setelah dalam perjalanan ya, pulang balik ke Madinah, turunlah surah Al-Fath ini ya, memberikan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang kejayaan bagi orang yang beriman ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina ya. Sesungguhnya kami telah membuka dengan sebenar-benar pembukaan. Apakah simbolik kepada pembukaan itu ya? Itu adalah pembukaan kepada potensi kejayaan, dan menurut sebahagian para ulama mengatakan bahawa itu adalah satu isyarat bagi ya, kejayaan peperangan selepas itu ya, dan juga memberi isyarat kepada kemenangan ataupun pembukaan kota Mekah. Dan ini memberi gambaran kepada kita bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala ini ya, kepada orang yang beriman, walaupun pada ketika itu belum lagi menakluk kota Mekah, tetapi Allah sudah berikan jaminan kejayaan, memberikan jaminan ataupun potensi kemenangan itu sendiri jika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang terbukti kota Mekah itu telah dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga kalau kita hubung kaitkan juga dengan ya, kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih ini ya, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibuktikan. Dan inilah sebenarnya apakah pelajaran yang kita boleh ambilnya adalah berkaitan dengan potensi kejayaan ya, bagi orang yang beriman, orang yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberi kejayaan, memberi kemenangan kepada orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat di belakang saya ini adalah ruang dalam Hagia Sophia, dan inilah perkara pertama yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih setelah menakluk Konstantinopel, iaitu menukarkan Hagia Sophia daripada gereja kepada sebuah masjid. Dan inilah yang menjadikan Konstantinopel ini satu syiar Islam ya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia makam Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana beliau dalam perjalanan menuju ke medan pertempuran untuk menakluk kota Konstantinopel, beliau ketika itu sudah uzur ya, dan beliau tidak sempat untuk bersama dalam menakluk kota Konstantinopel. Namun beliau mewasiatkan supaya jenazah beliau ditanam di sini
Dan setelah mana Sultan Muhammad Al-Fatih menakluk kota Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih membawa masuk jenazah beliau. Dan antara kisah menarik beliau adalah ketika mana musuh sedang mengintip, ketika mana jenazah beliau dibawa bersama dalam medan pertempuran, musuh bertanya, menyamar sebagai tentera Islam, bertanya kepada tentera muslimin, jenazah siapakah itu? Mereka berkata jenazah Abu Ayyub Al-Ansari yang turut ingin berperang bersama. Jadi mereka membawa maklumat ini kepada raja mereka dan berkata, tentera Islam yang kita nak berperang ini adalah tentera yang gila. Kenapa? Kerana jenazah ataupun orang yang mati pun ingin berperang, apatah lagi mereka yang hidup. Tentu kita tidak akan dapat berperang dengan orang yang sebegini. Dan inilah semangat yang ingin kita semarakkan dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contoh daripada semangat perjuangan Abu Ayyub Al-Ansari, dan inilah yang menjadi inspirasi kepada Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menakluk kota Konstantinopel. Tuan-tuan dan puan-puan, siapakah sosok tubuh yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari ini? Beliau adalah merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga adalah merupakan insan yang terpilih untuk menjadikan rumah beliau sebagai tempat kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan jika kita kenal Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk kota Konstantinopel secara lahiriahnya, maka Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah merupakan penakluk kota Konstantinopel secara maknawinya. Kerana beliaulah yang mengobarkan semangat, memberi semangat perjuangan kepada tentera Islam zaman berzaman, generasi demi generasi, untuk membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang benarnya janji Allah Subhanahu Wa Taala tentang kemenangan umat Islam menakluk kota Konstantinopel ini. Dan sejak daripada beliau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penaklukan kota Konstantinopel ini, beliau tidak pernah meninggalkan ataupun melepaskan peluang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun umur beliau sudah lanjut, sudah uzur. Dalam sejarahnya beliau tidak sempat untuk menakluk kota Konstantinopel, namun makam beliau berada di dalam kota Konstantinopel pada hari ini. Dan ayat yang selalu diulang-ulang oleh beliau setiap kali semboyan jihad berbunyi, beliau akan membaca ayat daripada surah At-Taubah ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, berangkatlah ke medan jihad sama ada dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan diri kamu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalikum khairul lakum, itu adalah lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jika kita mentadabburi ayat ini, sangat besar makna di sebalik jihad itu sendiri. Jihad bukanlah semata-mata pada peperangan yang melibatkan pertumpahan darah ataupun peperangan semata-mata, tetapi itu adalah kemuncaknya. Jihad ini konteksnya sangat luas, dan konsep di sebalik jihad itu sendiri adalah kita bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam keadaan ringan ataupun berat. Jihad ini mungkin dalam bentuk jihad menuntut ilmu, ataupun jihad dalam menunaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, jihad melawan hawa nafsu, jihad untuk nak menegakkan kebenaran. Itu semuanya adalah jihad. Jadi kita perlu apply dan jadikan
kisah Abu Ayyub Al-Ansari ini ya, sebagai semangat untuk kita nak berjihad, untuk kita nak membawa diri kita ini ke arah yang lebih baik. Dan ya, apabila disebutkan tentang jihad tadi ya, digunakan perkataan sabil ya. Sabil ini maknanya jalan. Kalau mengikutkan dalam Al-Quran ini ada banyak istilah yang digunakan untuk jalan ya. Kalau di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan juga. Tetapi di dalam jihad ini ya, tidak digunakan perkataan sirat, tetapi digunakan perkataan sabil. Sabil ini sebenarnya maksudnya adalah jalan raya. Jadi apakah yang tersirat di sebalik jalan raya? Kenapa digunakan jalan raya ini? Menunjukkan bahawa Al-Quran ini benar-benar tepat ya, istilahnya ya. Jalan raya ini kalau biasa, kalau kita berada di jalan raya ya, kita akan sentiasa terlibat dengan jam sebagai contohnya. Agaknya apa yang berlaku pada kita? Rasa stres ataupun tidak? Tentu kita akan rasa stres, tekanan. Dan inilah jihad ya, tepat Allah SWT kaitkan sabil ini dengan jihad, kerana jihad ini adalah satu benda yang perlu kita sedia menerima dia, sama ada dalam keadaan ringan ataupun berat. Perlu tekanan ya. Dan jalan ini bila disebut tentang jalan raya, dia sangat ya, berliku ya, menggambarkan bahawa jihad ini adalah satu perjalanan yang berliku, yang perlu ditempuhi oleh setiap orang yang beriman untuk mencapai sesuatu kejayaan dalam hidup mereka ya. Jadi inilah yang memberi pelajaran kepada kita, memberi semangat kepada kita ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks yang lebih luas ya, dalam kehidupan kita ya, dalam membina sebuah keluarga, dalam kerjaya kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kejayaan kepada kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ya, sekarang ini saya berada di Elif Caves House ya, sebuah hotel yang cukup unik, yang diukir ya, ataupun dipahat daripada gua. Kalau tuan dan puan boleh lihat di belakang saya ini ya, ukirannya juga cukup menarik, dan ini menggambarkan kehebatan ya, tamadun mereka yang berada pada zaman dahulu. Dan ya, ini juga sebenarnya membuktikan benarnya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hijr. Mana di sebalik kehebatan ini ada ibrah yang boleh kita pelajari, ada sesuatu yang kita boleh tadabbur bersama ya. Surah Al-Hijr, hijr ini maksudnya batu. Apakah yang tersirat di sebalik nama surah Al-Hijr itu sendiri ya? Batu ini adalah menggambarkan tentang satu umat terdahulu, penduduk Al-Hijr, bagaimana mereka berbangga dengan binaan mereka ya. Mereka mengukir ataupun memahat bangunan ya, daripada gunung ganang. Namun ya, akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana keingkaran mereka. Apakah yang membuatkan mereka ingkar dan mereka menolak kerasulan nabi-nabi mereka ya? Kerana mereka merasa selamat berada di dalam Al-Hijr itu ya, berada di dalam batu yang mereka ukir, sehingga mereka ya, meyakini bahawa mereka tidak akan menimpa ataupun tidak akan ditimpa bencana selama-lamanya. Bahkan mereka mengatakan bahawa akhirat itu tidak wujud kerana mereka sudah membina ya, bangunan dengan kukuh. Namun akhirnya ya, Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan mereka kerana ya, mereka berbangga dengan status mereka ini ya.
Dan inilah sebenarnya perkara penting yang kita perlu ambil pelajaran. Sebenarnya dalam kehidupan kita ini banyak juga al-hijr yang ada di dalam dalam kehidupan kita. Al-hijr dalam bentuk kemewahan. Mungkin ada orang yang berbangga dengan rumah besar yang mereka miliki sehingga mereka berbangga melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti mengambil pelajaran daripada kisah ini. Dan al-hijr ini juga, batu ini juga menggambarkan betapa keras ataupun degilnya, keras kepala mereka ini tidak mahu menerima ajakan para rasul. Mereka memperlekehkan tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mempercayai hari akhirat, dan ini disebutkan di dalam surah Al-Hijr. Berkaitan dengan perkataan Al-Hijr ini, kalau tuan-tuan lihat di dalam surah Al-Hijr ayat 82 dan juga 83, mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Sadaqallahul Azim. Dan mereka memahat sebahagian dari gunung ganang sebagai tempat tinggal dan keadaan aman, dengan keadaan aman dari sesuatu bahaya. Meskipun demikian, mereka dibinasakan juga oleh letusan suara yang menggempakan pada bumi waktu pagi. Inilah yang disebutkan di dalam surah Al-Hijr. Bagaimana mereka ini dihancurkan walaupun mereka sudah merasa selamat. Jadi apakah kaitannya dengan diri kita? Apabila kita bertadabbur ayat ini, janganlah kita merasa bangga, merasa selamat dengan apa yang kita ada pada hari ini. Mungkin apa yang kita rasa selamat itu adalah kemewahan. Apa yang kita rasa selamat itu rumah besar, pangkat besar, kereta besar. Mesti kita yakini bahawa itu semua tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika kita tidak gunakannya dengan sebaiknya. Kita tidak gunakan untuk memandu diri kita, memandu keluarga kita, memandu masyarakat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dengan tadabbur sedikit sebanyak ini dia memberi motivasi kepada kita untuk meletakkan kebergantungan kita itu sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada al-hijr tadi, bukan pada batu tadi, bukan pada kemewahan rumah, pangkat dan sebagainya, kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala boleh cabut pada bila-bila masa kalau kita lalai, kalau kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala, berbangga dengan maksiat yang kita lakukan. Mudah-mudahan memberi pelajaran. Okey, baik tuan-tuan dan puan, sekarang ini kita berada di Elif Cave House, tempat kami menginap. Dan spesialnya di tempat ini, kalau tuan-tuan dan puan lihat di belakang sana, bangunan ini dipahat daripada bukit yang berada di belakang sana, daripada gua, dijadikan penginapan. Dan di belakang sana itulah bilik tempat kami menginap. Dan cukup indah pemandangan di tempat ini. Kalau tuan-tuan dan puan perhatikan, di sebelah sana adalah gunung salji. Kalau tuan-tuan dan puan datang ke sini, memang jangan lepaskan peluang lah untuk bermain snow di sana. InsyaAllah jom kita ke tempat yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, antara tempat-tempat bersejarah yang terdapat di bumi Turki sebelum kedatangan kerajaan Uthmaniyah ke bumi Turki ini, antaranya adalah peninggalan Romawi dan Greek, iaitu di dua kota, iaitu kota Ephesus dan kota Hierapolis. Kota-kota ini dahulunya berdiri dengan megahnya, namun akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah-kisah sejarah ini sebenarnya mengingatkan kita tentang peringatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ar-Rum
ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwah wa atharul arda wa amaruha akthara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sadaqallahul azim. Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala serta memerhati bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka. Orang-orang itu lebih kuat daripada mereka sendiri dan orang-orang itu telah meneroka bumi serta memakmurkannya lebih daripada kemakmuran yang dilakukan oleh mereka. Dan orang-orang itu juga telah didatangi oleh rasul-rasulnya dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas dan nyata. Lalu mereka mendustakannya dan kesudahannya mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan, di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada kita supaya berjalan, melihat bagaimana akibat mereka yang mendustakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hari ini kita rasakan diri kita ini lebih kuat berbanding orang lain, maka cuba fikirkan, adakah kita sekuat kerajaan-kerajaan ini? Tamadun mereka sekelip mata sahaja Allah SWT mampu hancurkan, apatah lagi diri kita yang lemah ini. Ayat ini juga terhubung kait dengan nama surah ini, iaitu surah Ar-Rum, iaitu bangsa Rom yang menyaksikan pertembungan antara pejuang kebenaran dengan pejuang syaitan yang tidak berkesudahan. Namun akhirnya menjadi sunnatullah, menjadi ketetapan bahawa lambat atau cepat kebatilan ini tetap akan terpadam. Dan surah Ar-Rum ini, tuan-tuan dan puan, ya, ini adalah surah Makkiyah yang turun pada tahun kelima kenabian, iaitu pada tahun 613 Masihi, yang menyaksikan kekalahan yang mengejut Romawi terhadap Parsi. Dan pada ketika itu dijangkakan bahawa Rom akan pupus di dunia ini. Namun Allah SWT yang lebih tahu hakikat yang sebenarnya memberi komentar melalui surah ini bahawa tak lama lagi Rom akan kembali berkuasa ke atas Parsi. Dan perkara ini benar-benar terbukti 8 tahun kemudian. Ini juga memberi gambaran, ya, kepada penguasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah setelah mana musyrikin Quraisy menganggap ajaran Islam bakal pupus di dunia ini. Memang pun pada tahun Rom menakluk Parsi, tahun yang sama juga Rasulullah memasuki Madinah. Ya, maka ini memberi mesej bahawa ketetapan ataupun sunnatullah, ya, ketetapan Allah bahawa kebatilan akan tetap dikalahkan oleh kebenaran walaupun sebesar mana pun kerajaan itu. Ya, mungkin ada dalam kalangan kita yang tertindas, yang dizalimi, yang difitnah kerana menegakkan kebenaran. Namun dengan beriman terhadap ayat ini, yakinlah bahawa lambat cepat kemenangan berpihak kepada kita jika kita menegakkan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. Akan dibebaskan kota Konstantinopel. Sebaik-baik raja adalah rajanya, dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Bergema takbir suci
memecah hening pagi, perjuangan tiada henti, berkibar panji-panji, semangat yang membara, membebaskan kota tirani, terhapuslah kezaliman, bersinar cahaya iman. Bukti keimanan para tentera sujud, menyembah pada Allah, memburu syahid atau kemenangan. Yakin sabda Rasulullah yang benar, masanya akan tiba, kota Konstantin bebas merdeka. Dan tiba bantuan Allah kepada hamba bertakwa. Semarak mujahidin menggempur musuh Allah di kota Konstantin. Berkurun dendam membara demi keamanan semesta. Janji Allah pasti tiba untuk hamba yang bertakwa. Bertakbir para tentera, membesarkan Allah yang Esa.